الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الباب التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وسخر لي ولنا جميعا كل أحد بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha bersanjatan kuasa masjid, fadil, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita peluang untuk kita menyambung pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Jadi pada malam ini kita sambung lagi pada muka surat 206, ta'alluq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala, katanya pelajaran yang kelima, ta'alluq. Ta'alluq, tugas, peranan, fungsi kerja. Ta'alluq ialah huwa talbus sifati amran zaidan ala qiyamiha bidzat. Huwa, iaitu menerangkan tentang ta'alluq. Apakah penerangannya? Ia adalah talbus sifati, tuntutan sifat, amran zaidan, akan perkara yang lebih, ala qiyamiha, daripada keadaannya yang berdiri, bizzat, di atas zat. Di bawah itu dinyatakan keterangan tugas utama sifat ialah berdiri pada zat. Ya, jika kita lihat sebelum pada ini telah dijelaskan apakah dia sifat. Ya, sifat iaitu maqama bi ghairih. Ya, maqama bi ghairih. Di mana itu? Ya, muka surat 46 ada dijelaskan apakah makna sifat. Sifat maqama bi ghairihi, ma kafah, apa juga qama, yang ia itu ada. Qama bahasa kitabnya berdiri, berdiri, qama yaqumu, berdiri. Tapi dalam makna kata yang berada, ataupun dalam kitab dia kata yang menumpang. Menumpang, apa-apa yang berdiri ataupun yang berada ataupun yang menumpang, bi ghairihi, pada yang selainnya. Ya. Jadi itulah namanya sifat. Jadi sifat ini apa? Sifat ini iaitu qiyamiha bizzat, maknanya berada ia pada zat. Berada ia pada zat. Bagaimana pula ta'alluq? Ta'alluq adalah talbus sifati amran zaidan. Itu maknanya. Maknanya ia adalah sifat akan perkara yang lebih daripada keadaannya. Jadi sifat, apakah keadaannya? Keadaannya berada pada zat. Jadi bila katakan sifat, maka dia berada pada zat. Sifat tak dapat nak dipisahkan daripada zat. Baik, kita tengok kepada contoh makhluk yang dikatakan zat. Apa dia? Zat jirim. Yang dikatakan sifat apa? Sifat arad. Ya. Jadi bila kita melihat kepada sifat, apa yang ada pada sifat yang saya pegang ini, itulah bendanya. Kerana sifat itu berada pada benda yang saya pegang ini. Benda yang saya pegang ini namanya gelas. Jadi yang berada pada gelas ini iaitu sifatnya, bentuknya, keadaannya. Ya.
yang itu. Jadi kita faham sifat apa? Maqama bi ghairihi. Ghairihi itu kita tukar kepada zat, iaitu yang berada pada zat. Lalu dikatakan dalam pelajaran yang kelima ini ta'alluq. Ta'alluq ini kita jumpa dalam perbicaraan sifat ma'ani. Kalau kita ulang balik, apa dia sifat ma'ani? Sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar dan kalam. Daripada 7 sifat ma'ani itu, dikecualikan satu sifat. Apa dia? Hayah. Jadi 7 kecuali 1 bermakna 7 tolak 1 6. 6 sifat ma'ani ini semuanya ada ta'alluqnya. Apa dia ta'alluq? Maka dalam pelajaran pada malam ini kita menjelaskan mengenai ta'alluq, iaitu mengenai kerja, mengenai fungsi, ataupun dikatakan, diertikan, dijelaskan dengan maksud talbu as-sifati amran zaidan, iaitu perkara yang lebih daripada keadaannya. Jadi sifat itu keadaannya berada pada zat. Selain daripada berada pada zat, apakah lagi amran zaidan, perkara yang lebih lagi. Maka dikatakan di atas tadi, maka dikatakan yang lebih lagi daripada berada pada zat, ia berperanan, ia juga berfungsi, ia juga bertugas, dan ia bekerja. Baik, muka surat 206. Ta'alluq bermakna bergantung, berkait dan berhubung. Jadi kalau kita nak masukkan juga, selain daripada sifat itu berada pada zat, sifat itu juga bergantung, berkait dan berhubung. Yang itu ni katakan dengan sifat itu mempunyai tugas, peranan, fungsi, kerja. Setelah ia berdiri pada zat. Maknanya berdiri pada zat itu adalah keterangan mengenai sifat itu sendiri. Jadi bila dikatakan sifat ta'alluq itu, maknanya yang lebih daripada itu, apa fungsinya, apa tugasnya, apa peranannya. Baik. Diteruskan lagi dalam 4 pembahagian sifat. Dalam 4 pembahagian sifat, sifat apakah yang mempunyai ta'alluq? Jadi sifat di sini yang dimaksudkan sifat 20 yang wajib. Jadi dalam 4 pembahagian sifat. Jadi sifat di sini sifat 20. 4 pembahagian bermula dengan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini dimaksudkan dengan soalan tersebut. Dalam 4 pembahagian sifat, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, sifat apakah yang mempunyai ta'alluq? Qala, katanya, sifat yang ada ta'alluq, sifat yang berperanan, hanyalah sifat ma'ani. Dan dijelaskan lagi daripada sifat ma'ani itu dikecualikan suatu sifat. Apa dia? Iaitu hayah. Sifat hayah, pehidup, tidak ada ta'alluq. Ia tidak, dikatakan tidak ada ta'alluq. Jadi mana tidak ada, kalau kita terjemahkan ta'alluq tadi itu, ia tidak berhubung, berkait dan bergantung. Kerana apa? Kerana perbahasan kita dalam sifat hayah, ia adalah mengesahkan sifat ma'ani yang lain. Bila dikatakan hidup, maka ia mengesahkan sifat ma'ani yang lain. Itulah hayah itu sendiri. Maknanya hayah itu mengesahkan. Jadi dia tidak mengatakan fungsi, kaitan, bergantung, berkait. Sedangkan hayah itu sendiri, sifat pehidup itu mengesahkan sifat qudrah, iradah, ilmun, sama', basar dan kalam. Boleh faham secara itu. Kalau tak faham, kita tengok beginilah. Kita kembali balik kepada makhluk. Kerana kita cerita sifat kesempurnaan. Baik. Kita balik kepada makhluk. Takdir Allah Ta'ala, kita berjumpa dengan binatang berbisa. Kita kata binatang berbisa. Tapi bila kita duk perhati binatang tu, dia tak bergerak, tak bergarit, kata orang. Tak? Lalu dicolek, tak bergarit dia, tak bergerak dia.
Lalu kita kata dia mati. Bila binatang berbisa tu mati, maka bisanya tak ada, maknanya fungsi bisanya itu tak. Dia jangan nampak tak maksud di situ, ya. Balik kepada, ya. Sebab itu dikatakan perhidup itu maknanya kalau benda itu hidup, maka dia akan mengesahkan akan ia itu. Ya, sebab itu kita kena faham dalam membahaskan sifat. Bila dikatakan sifat dalam ilmu tauhid, sifat dalam ilmu tauhid, iaitulah sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia sifat-sifat kesempurnaan? Iaitu, ya, sifat-sifat yang layak dimiliki bagi Tuhan. Bila dikatakan Tuhan, maka ia mempunyai sifat. Apa sifatnya? Sifat kesempurnaan. Maka tidak ada yang memiliki sifat kesempurnaan itu melainkan hanya Tuhan. Maka telah sinonim dengan kita bahawa Tuhan yang kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiadalah la ilaha, walaupun ilaha itu namanya Tuhan, maknanya Tuhan, tapi yang dimaksudkan dengan Tuhan tersebut adalah sifat ketuhanannya. Maka tiadalah yang memiliki sifat ketuhanan tersebut illallah, melainkan hanyalah Allah sahaja semata-mata. Boleh faham setara itu? Jelas tak setara itu? Ya. Jadi sebab itu kita kena faham. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam bahasa Arab ini, selain daripada dia ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, dia ada ilmu balaghah. Nahwu untuk mengetahui fungsi ataupun sesuatu itu. Adakah dia fa'il ke fa'il ke maf'ul? Adakah dia mubtada ke khabar? Ya, adakah dia jumlah ismiyah ataupun fi'liyah dan sebagainya. Adapun tasrif, saraf, keadaan perkataan itu. Tetapi dalam bentuk ayat, ya, dipanggil balaghah. Dan dalam ilmu balaghah ada, ya, ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi'. Jadi dalam ilmu menerangkan akan perkataan itu, dia ada dipanggil sebagai, ya, tashbih, dia ada panggil sebagai ya, istilah lah. Istilah ni kadang-kadang ya kita terlupa, ya. Majaz, tashbih dan juga majaz. Ya. Jadi majaz ini perkataan, satu perkataan tapi yang dikehendaki adalah lebih daripada perkataan itu. Sebab itu kalau kita tengok dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ia adalah apa? Ia adalah perkataan. Tetapi cuba kita sebut, kita tak sebut, ya, perkataan, ya. Perkataan ni maknanya apa ni, ayat. Kita tak sebut dia ayat, kita sebut dia perkataan, kalimah tauhid. Sedangkan kalimah itu perkataan. Ya, kalau tiada, itu yang dimaksudkan perkataan. Tapi kalau ayat, tiada Tuhan melainkan Allah, itu kan ayat, namanya jumlah ayat. Tapi bila kita menyebutkan ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namanya adalah kalimah tauhid. Kalimah tauhid. Jadi bila disebut kalimah, yang dikehendaki di situ adalah jumlah tersebut. Jadi kena faham. Ada kalanya yang disebut perkataan, tapi yang dimaksudkan adalah ayat keseluruhannya. Itulah hebatnya bahasa Arab. Ataupun kita tengok dalam Al-Quran, kalimah Allah, alif lam lam ha. Ya, kalau masih kecil-kecil dulu, siapa yang mengaji Al-Quran resam India ataupun dikata resam imla'i, ya, dia aja alif lam lam, sabdu dia atal al, lam dia tela, ha depan hu, Allahu. Jadi lam di atas tu ada baris, ada baris, dan baris itu alifnya kecil. Maknanya baris alif. Dia patut baris macam ni kan.
Tapi Allah dua harakat maka diletakkan macam ni. Jadi alif kecil. Allahu, ya. Tapi bila kita mengaji pula dalam resam Uthmani, dia tak lagi dibubuh alif kecil, dia dibubuh fathah. Fathah. Kerana apa? Inilah suatu benda yang telah dimaklumi, tak perlu lagi nak diberi tanda. Jadi dah tahu dah kalau kalimah Allah, la tu dua harakat. Tadi tak payah bagi tanda lagi. Maklum. Walaupun tandanya fathah, alif, lam sabdu fathah. Ya. Tapi kat situ baca dua harakat. Huwallah, Allahu la ilaha illa Allah, dua harakat. Tapi cuba perhati pada resam Uthmani, ya, atas itu fathah. Jadi menunjukkan benda yang maklum. Begitu juga dengan kalimah tauhid. Tak perlu nak sebut perkataan tauhid. Jumlatut tauhid, tak perlu. Tapi diskup sekadar kalimat tauhid. Walaupun disebut perkataan, tapi yang dimaksudkan keseluruhan ayat tersebut. Boleh faham Ustaz itu? Ya. Jadi sebab itu kita balik-balik, ya, kepada perbahasan kita ini, ya. Ta'alluq tadi maknanya adalah ya, amron zaidan, perkara huwa talbus sifati amron zaidan, ya, iaitu perkara yang lebih ataupun dikatakan peranannya selain daripada peranan asalnya. Maka dia asal nama sifat adalah yang berada pada zat. Selain itu, itu dikatakan talbus sifati amron zaidan, ya. Sinonim ajalah, ya. Baik. Qala, katanya ta'alluq dalam sifat ma'ani. Apakah sifat yang mempunyai ta'alluq dalam sifat ma'ani? Apakah sifat yang mempunyai ta'alluq dalam sifat ma'ani? Dah tahu dah jawapan dia. Selain daripada sifat hayah, mana kudrah, iradah, ilmun, sama', basar, kalam. Dan ia berta'alluq dengan apa? Dan ia berperanan dengan apa? Serta bagaimanakah diperincikan peranannya itu, dan apakah jenis peranannya itu, ya. Jadi kalau kita benar-benar kita tengok, ya, nya itu semua ada maksud, ya. Apakah sifat yang punya ta'alluq dalam sifat ma'ani. Jadi kalau kita tak mengaji sungguh, kita pun tak tahu apa benda yang ditanya tu, ya. Jadi apakah apa, ya. Jadi bermaksud, ya, apa itu nak dikenal pasti, ya. Dalam sifat ma'ani itu sifat yang mempunyai ta'alluq. Sifat ma'ani sifat juga. Kemudian ta'alluq itu, ya, sifat. Jadi kita kena faham, ya. Dalam kita belajar ilmu tauhid ini, ya, dia ada namanya daripada bawah ke atas, ataupun daripada atas ke bawah. Ya, kalau daripada atas ke bawah, ya, yang itu yang dijelaskan dulu, zat, sifat, asma, af'al, infial, ya. Bila dikatakan zat, apa dia zat? Yang padanya ada sifat. Apa dia sifat? Maka pada sifat itu ada ta'alluqnya. Ta'alluqnya itulah nanti dikatakan adanya peranan berbuat, peranan, ya. Maka dengan peranan itu, maka pasti ada hasil daripada peranan ataupun tugas daripada sifat tersebut. Jadi maka hasil itulah namanya infial, ya, infial. Fahami baik-baik, ya. Infial itu adalah sekalian makhluk, sekalian ciptaan Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau bermula daripada bawah, kita melihat balik diri kita, maka kita melihat balik alam keliling kelalang kita, bahawa alam keliling kelalang termasuk diri kita ini semuanya adalah hasilan. Apabila berkata hasilan, siapa yang menciptakannya? Jadi untuk sampai kepada siapa yang menciptakannya itu, maka sudah pastilah akan ditengok hasilan itu adalah, ya, menunjukkan perbuatan menghasilkan, membuat.
siapakah yang membuat, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan? Di mana atau pada siapakah sifat kesempurnaan itu? Pada zat yang wajibul wujud. Jadi dia akan daripada bawah ke atas. Dan kita belajar pula daripada zat, apa dia zat, kemudian sifat, ya, kemudian dia belajar ke bawah. Jadi ya, dia boleh ke bawah ke atas ke bawah. Sebab dia ilmu akal. Apa yang lebih mudah lagi nak dijelaskan begini. 1 campur 1 2. 2 tolak 1 1. Itu kan. 1 campur 1 2. Jadi itu daripada bawah ke atas. 1 campur 1 2. Turun bawah balik. 2 tolak 1 1. Dia macam tu. Ya. Sebab ini adalah perbahasan ilmu akal. Perbahasan akal, hukum akal. Jadi kena faham perkara itulah. Ya, nak jelas-jelas pun itulah yang sejelasnya. Ya, mudah-mudahan jelas. Apakah sifat yang mempunyai ta'aluk dalam sifat ma'ani, dan ia bertakluk dengan apa? Ia bertakluk dengan apa serta bagaimanakah perincian dan jenisnya? Qala, kita tengok jawapannya. Jawapannya yang pertama sifat qudrah, iaitu perkuasa. Ta'aluk ini maka peranannya dengan segala yang mungkinat makhluk sahaja, tidak kepada yang wajib dan mustahil. Ya, jadi sebab itu dikatakan makhluk sahaja, seperti Allah berkuasa menjadikan manusia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, bukit dan lain. Kenapa digunakan mumkinat di sini? Mumkinat adalah makhluk yang sudah ada dan yang belum ada. Oleh itu, dengan sifat kudrah dan iradah yang ada pada Allah, Allah boleh mengadakan sesuatu yang belum ada dan meniadakan sesuatu yang sudah ada. Contohnya, Allah boleh menjadikan seorang bayi yang belum ada untuk dilahirkan oleh ibunya, dan boleh mematikan bayi tersebut setelah dia dilahirkan. Jadi kudrah ini ya ta'aluknya, ya, peranannya dengan segala makhluk sahaja, tidak kepada yang wajib dan mustahil. Jadi sebab tu kena faham kudrah, perkuasa Allah Ta'ala, maka ta'aluknya kepada sekalian mungkinan sahaja. Nampak? Jadi tidak timbullah perkataan Allah berkuasa, kenapa Allah tidak menjadikan bagi dirinya anak? Kenapa tidak menjadikan bagi dirinya? Kerana ya, dirinya itu wajib, sedangkan fungsi sifatnya, peranan dan tugas sifatnya adalah pada segala makhluk ciptaannya. Boleh faham secara itu? Maka diperincikan Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengadakan, atau istilah Arabnya ijadun, atau tidak mengadakan, atau bahasa Arabnya i'damun. Siapa? Makhluk sesuai dengan sifat berkehendaknya. Maka tugas ini dinamakan sebagai jenis ta'thiri, iaitu kuasa yang mendatangkan kesan. Yang ini yang menjadi akidah kita. Hanya Allah sahaja yang berkuasa memberi kesan. Kerana kita makhluk, kita lemah, tiada daya dan upaya kita, melainkan hanya ya, kudrah, sifat Allah SWT. Ya, baik, jelas di situ ya. Jadi di contoh ada dekat 200 muka surat 20 ya, muka surat sebelah. Barangkali saya punya buku ni tak sama dengan ya, cetakan, mungkin lat satu muka surat, mungkin selisih satu muka surat ya. Tadi disebut 206, saya 205 ya. Jadi kita pergi 208 pada nota kaki itu. Contohnya dengan sifat kudrah, Allah tidak menjadikan atau menciptakan anak atau isteri Tuhan. Dengan sifat kudrah juga
Allah tidak menjadikan atau menciptakan dirinya sendiri. Jadi faham kita bahawa sifat qudrah itu dia sifat siapa? Sifat Allah. Maka fungsinya, tugasnya, peranannya pada sekalian makhluk ciptaannya. Faham tak gitu? Bukanlah pada yang wajib, kerana yang wajib itu hanya Allah SWT. Zat yang wajib hanya zat, iaitulah Allah SWT. Bila dikatakan zat, kunhu zat Allah SWT, maka sifat Allah SWT berfungsi pada makhluknya. Bukanlah Allah menjadikan dirinya, ataupun Allah menjadikan anak baginya, atau menjadikan isteri baginya. Maka dapat diterima oleh akal akan perkara ini. Kerana apa? Ya, kerana jika Allah Ta'ala mengadakan dirinya sendiri, ya, itu mustahil. Dan jika Allah menjadikan anaknya, itu juga mustahil. Ya, mustahil. Ya, sebab apa? Kalau Allah ciptakan, bermakna anak itu ciptaan. Allah ciptakan di mana dirinya ciptaan, maka ciptaan dia telah masuk ke dalam kategori hukum akalnya harus. Sedangkan yang harus itu adalah yang namanya ciptaan. Nampak? Jadi akal dapat menerima perkara ini. Jadi cantiknya disusun oleh para ulama. Ya. Jadi tidaklah lagi akal kita ini, ya, ataupun orang yang hebat. Kerana akal ini digunakan oleh ahli falsafah. Asalnya, ya, tidak dibawakan hujah ilmu kalam ni, ilmu tauhid ni tidak. Tetapi kerana bertembungnya tamadun Islam bersama dengan tamadun yang maju, falsafah, maka para ulama masuk ke dalam falsafah untuk membetulkan tanggapan-tanggapan falsafah yang salah, yang bersandarkan kepada akal semata-mata. Jadi sebab itu disusun ilmu ini. Boleh faham soal? Kemudian sifat ma'ani iradatun, pekehendak. Maka pekehendak ini ta'aluk dengan segala mumkinat juga. Tidak kepada yang wajib, ya. Jadi sebab itu kita tengok apabila katakan perkuasanya Allah Ta'ala, ya, dia mesti mengikut akal kita, dia adalah selari dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Kehendaknya Allah Ta'ala selari dengan sifat ilmu pengetahuannya Allah SWT. Nampak kesempurnaan di situ. Berkuasanya Allah selari dengan kehendaknya. Kehendak itu adalah ketentuan. Allah nak jadikan bagaimana, Allah nak jadikan begitu, bagaimana Allah nak menetapkan. Jadi ia juga selari dengan pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham secara itu. Jadi bila kita fikirkan, sesungguhnya tiadalah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan ini illallah, melainkan itulah hanya sifat Allah semata-mata. Itulah yang menjadi, ya, menjadikan akal kita jelas menerima sifat ketuhanan itu hanya milik Allah. Tiada yang memiliki sifat itu melainkan hanya Allah. Maka Allah lah Tuhan. Tiada selain Allah yang layak disembah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Baik, perinciannya Allah Ta'ala takhsis. Makna takhsis ini menentukan. Menentukan. Kuasa dah ada, kemudian menentukan. Tentukan bagaimana keadaan bumi, bagaimana matahari, bagaimana perjalanannya. Nampak keperkasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Aziz, kan kita baca tadi Asmaullah Al-Husna, itu sifat apa pula ustaz? Walillah dalam surah, ya, dalam surah Al-An'am, Al-A'raf dan surah A'raf, ya, juzuk yang ke-9. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang baik yang disebut 99 tadi, nama-nama yang baik. Kenapa tidak dikatakan itu untuk mengenal Allah Ta'ala? Kerana yang 99 itu adalah dibangsakan kepada af'al, kepada perbuatan. Adapun 20 sifat ini
inilah sebahagian daripada sifat kesempurnaan yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita, yang memadai buat kita bagi mengangkat fardu ain ke atas kita, ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana fardu ain, taklif, tanggungjawab kita sebagai mukallaf adalah kenal kita kepada Allah SWT. Apakah tanda kita kenal kepada Allah Ta'ala? Maka dapat kita berhujah, sesungguhnya Tuhan yang kita sembah, ia memiliki segala sifat kesempurnaan. Cukup. Adapun perincian daripada sifat kesempurnaan itu, sebahagiannya adalah 20 sifat yang wajib yang sedang kita belajar pada malam ini. Agak-agak jelas tu. Ya. Baik. Terus ilmun, pengetahuan, segala yang wajib. Tapi bila kata ilmun, ia meliputi bukan segala yang jaizat saja, tapi ia juga meliputi yang wajib dan mustahil. Maka Allah Ta'ala mengetahui segala yang wajib, yang mustahil dan harus. Jadi jenis sifat ini ataupun jenis fungsi sifat ini adalah inkisyaf. Tidak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Sama ada perkara itu ciptaannya, makhluknya, ataupun perkara itu dirinya sendiri, ataupun perkara itu perkara-perkara yang mustahil. Jadi semuanya diketahui. Makna dalam ilmu Allah SWT. Maka nama jenis fungsi ini apa dia? Inkisyaf. Kalau iradah tadi apa? Takhsis. Dia banyak istilah. Bila nak mengaji kena banyak istilah. Sebab tu kalau kita tanya doktor kan, doktor pun banyak je istilah tu. Istilah kan. Kalau nak masuk je topologi apa, kalau tulang adalah istilah dia kan. Ada macam-macam istilah, tapi makna begitulah. Jadi dengan belajar istilah maka teraturlah pemikirannya, maka teratur pemikiran, maka dapat dia melaksanakan tugas doktor sebagai seorang doktor. Begitu juga kita sebagai seorang yang diberikan oleh para ulama pengetahuan untuk kita mengenal Allah SWT, maka disusun begini dan begini. Maka sebab itulah diberikan kepada kita istilah. Dan berapa muka surat lagi? Kita azan dulu tak? Kita azan dulu ya. Lepas azan kan kita ambil 5 minit sikit ya. Kita habiskan ya. Kita habis sikit ya, ataupun kita sambung nanti. Ya. Baik, wallahu a'lam. Allahu akbar, Allah. Asyhadu anna Muhammad.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah sayyidina Muhammadan wasilah wal fadl wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan ila sirah innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya rasakan panjang lagi lah, tapi tak apalah, kita tangguhlah dulu, ya. Kita tangguhlah dulu setakat itu, sekadar itu, nanti kita sambunglah, ya, muka surat, ataupun kita berhenti pada sifat ma'ani yang ketiga, iaitu ilmun, ya. Nanti kita sambunglah pada sifat ma'ani yang keempat, iaitu kalam, insya-Allah, ya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.